Abang sengit bang. Alright, audio dah keluar. Tapi dia sengit. Sekejap. Dia tak boleh. Dia sengit Okey. Dia cantik. Ni elok balik. Assalamualaikum bang. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Mahazai Batin. Apa yang berbeza Apa wajah khabar? abang kali pertama saya pandang kita borak itu hari? Tak tahu. Pisai Tak ada kot. Tak tahu. Kelihatan Apa yang beza? Apa yang kepuasan? kelihatan 5 tahun muda. Ya ke? Ah, So, okey. Raya kat mana? Awak raya kat mana? saya raya kat rumah je. Tapi semalam pergi rumah mak saya tengok dia sekejap. Oh, rumah mak kat mana? Taman Seri Bangsa. Oh. Saya kota Damansara. Oh, jauh Dan juga. Suria mak dia dekat Singapura. Oh, dia Singaporean ke Suria tu? Dia Malaysian, mak dia Singaporean. Oh, I see. So semalam abang Ayah, bapak masih ada? kami bapak dua-dua dah tak ada dah. Bapak saya meninggal 95. Bapak dia meninggal 2010. Abang Raya semalam sambut macam mana? Saya kat raya pertama dekat rumah je. Malam raya tu saya ada jemaah surau sikit, pergi kat surau. Lepas tu jauh jugalah tapi dalam negeri lah. Lebih kurang 2 hour driving, 2 hours. Lepas tu dalam pukul 2 pagi lah sampai rumah, balik dalam 11 lebih, 1 lebih ada rumah, 1 pagi. Lepas tu tak tidur terus sampai pagi raya. So yang mana anak yang kerja area kat sini, dekat kawasan kita ni, boleh balik lah satu negeri kan. Dia tak boleh rentas negeri. Diorang semua tidur rumah abang ke? Memanglah pasal anak abang yang perempuan dengan yang lelaki ni memang duduk sekali. Sepasang lah, suami isteri duduk sekali dengan abang. Lepas tu yang perempuan abang, yang kakak dia tu quarters hospital kat sini. So dekat je. Yang masa abang rekod kumpulan Iklim dulu, first album dulu kan abang ada anak seorang kan? Pakai abang cakap diaper bodoh ya. Oh, perempuan tu Yang perempuan tu lah. Yang kerja hospital tu. Sulung abang. Yang kerja hospital, yang doktor kat hospital tu. Ketuk kokok tu sekali lagi. For all untuk Trademark legend je boleh buat tu. Okay. Yang sebenarnya dengan Abang Min tu bila dia bercakap dengan dia tu? 2-3 malam sudah. I see. Okay, baru lagi lah. Baru lagi. Dia pun baru dapat pakai Zoom. Dia rumah dia kawasan red zone. Yes, dekat Selayang tu abang tahu. Jadi dia punya internet rosak. Jadi diorang tak boleh hantar technician nak repair dia punya kabel lah, kabel broadband dia. So kena tunggu red zone tukar jadi hijau, barulah dia boleh. As soon as dia dapat internet connection je, ramai orang cari dia daripada seluruh Nusantara. Dia ada buat lagu baru, Raya Nusantara ke apa. So dengan dia boleh buat lirik baru lah. Dengan grup-grup Kepulauan Riau ni. Oh, dia minta dia tulis lirik tu. Yep, betul. Abang last jumpa Abang Amin bila? MCP dinner kot. Yalah MCP dinner, tapi tu pun tak sempat nak berbual panjang lah, nampak daripada jauh. Tak sempat nak berbual pasal dulu selalunya kami kalau MCP dinner selalu kita akan gather tempat yang paling dekat dengan meja masing member lah kan. Tapi pasal malam tu abang sampai registration lambat, semua member dah masuk dalam, semua dah dapat table. Jadi kita yang belakang ni dapat table jauh lah kan. Itu yang tak sempat. Bila dah habis program tu pula,
Tak ada nak tunggu lama-lama pasal tak tak tahulah kenapa malam tu tak boleh nak stay lama kan. Awak ada kan malam tu kan? Mak saya ada malam tu. Awak ada tak dekat MCP? Ada. Yang malam tu lah yang abang dapat first, yang award RM1,000 cash tu. Malam tu. Baloi lah datang dinner dapat. Climax-nya ada. Kita semua mengharapkan nombor kita dipanggil untuk dapat RM1,000 tu. Bila nombor orang lain panggil, tutup mata tak mau tengok. Kita tengoklah dekat mana yang rasa je interesting untuk di-share bersama dengan public lah. So it's depend on you. Pasal abang tak akan bercakap bukan-bukan lah. Pasal benda ni dalam pengetahuan abang saja. Abang tak akan cakap selain daripada di luar pengetahuan lah. Betul. So depends on what you ask me. Depends on what your question is. Yeah. Right? Alright. Inilah ni nak interview macam reporter. Ni nak kena berhati-hati ni. Nak kena minta maaf banyak-banyak ni kat luar ni kan. So make sure you carefully edit benda ni lah. Walaupun kita berbual santai. Tapi nanti when it comes to editing, you nak kena jaga juga lah. Faham tak? Pasal I don't know what you edit kan. Ya, betul. Pasal bila abang tengok preview, dia dah siap dah. Saya sebenarnya serahkan pada budi bicara abang untuk apa yang abang nak share dengan kita lah. Dan apa yang abang share ni adalah daripada sudut pandang abang sendiri. Bukan daripada sudut pandang orang lain, bukan keputusan orang lain, tak. Kita ini abang punya sendiri. Abang Wan Zul, you like it or not, people like it or not, you are a legend. You have written one of the most famous song in the history of Malaysian music in the past 30 years. Kira achievement lah tu. Biggest achievement. Kan? Ya. So dan lagu ni sebenarnya dia bukan hanya menyentuh orang ramai. Dia juga menyentuh si pencipta lagu ni sudah tentu. Betul tak bang? Selepas ya. Bermaksudnya sebelum lirik. Sebelum ada lirik, kita tak faham lagu tu. Instrumental siapa nak faham kan? Ya. Okay, maksudnya musically ataupun technically, maknanya kalau dah masuk music arrangement, dah masuk lirik, baru lagu tu menjadi tema ataupun menjadi cerita. Betul tak? Betul. Sebelum ada lirik seni kata, lagu tu tidak bermakna apa-apa. Cuma instrumental aja dah. So, bermakna soalan awak tadi, selepas lagu tu dimasukkan lirik, baru kita ada rakam dan baru kita faham apa tema cerita lagu tu. Blend to that melody. Pasal tu irama dan lagu tak dapat dipisahkan. Kan kata arwah kan. Seniman. So bermakna apa-apa lagu pun lah. Maknanya kalau sebelum ada seni kata, tak bermakna apa-apa je. Semua pleasure of listening pleasure je. Betul tak? Ya. So berbalik pada jawapan apa soalan tadi, maksudnya kalau lagu tu macam abang kata the previous, semua akan jadi interpretation ataupun pemahaman masing-masing pada lagu tadi. Tak kira lah lagu apa pun. So kita akan secara lumrahnya manusia akan cuba blendkan lagu yang didengar tu dan blendkan pada diri sendiri. Oh, lagu ni kenalah dengan kisah hidup aku ke apa ke kan. Betul tak? Jadi maksudnya kalau awak tanya soalan yang lebih tepat, apa kesan lagu tu pada abang? Itu dia orang kata question yang betul tepat lah pada abang. So, maknanya lagu tu macam abang cakap dulu, abang boleh blendkan atas kisah kehidupan abang sendiri. So, maknanya secara personal, lagu tu dia punya pengertian yang besar pada abang punya kehidupan. Maksudnya abang boleh
garapkan lagu tu as my perjalanan hidup dalam kerjaya abang sebagai pengubah, sebagai insan biasa, you know, dan sebagai apa saja yang berlaku dalam sepanjang hikayat kehidupan kita. Sebagai contoh macam mana tu bang? Bermakna okay, kita ambil dari sudut macam ni. Macam abang kata, mention dulu, lagu tu kalau nak dikirakan seni kata tu is apa yang semua manusia lalui di sepanjang kehidupan masing-masing. Maksudnya kadang-kadang kita rasa kita buat baik tapi orang tak nampak baik. Simple kan? Dan kita rasa lagu tu kita buat sesuatu dalam kehidupan kita tu dah berbaloi tapi tak pada pandangan orang lain. Nampak tak? Ya. So salah satu contoh yang kita manusia lumrahnya akan lalui pengalaman tu. Kita dicemuh, dihina ataupun dikutuk belakang, tak kisah. Tapi nampak tak? Maksudnya it's part of kita punya life. Yang abang faham macam tu lah. So deeper in that is a real exclusive story ataupun yang pada siapa yang kita kongsi pengalaman hidup kita. Sama ada sahabat atau kawan rapat, kawan karib, whatever, ataupun isteri kita ataupun anak-anak kita. Kita tak akan semudah menceritakan pengalaman hidup kita pada orang lain walaupun isteri kita sendiri ada rahsia yang kita simpan tu diri kita. Betul. Kalau abang tanya kau balik, tak, memang betul pun. Kita tak akan ceritakan habis-habis all out pada siapa walaupun serapat isteri kita. Betul tak? Betul. So itu akan jadi kita punya secret ataupun rahsia kehidupan kita sendiri. Jadi berbalik pada lagu tadi, kalau secara lebih dalam, macam itulah abang ada sejarah hidup abang sendiri yang abang rasa perlu ke abang kongsi benda tu ataupun tidak. Dia lagu tadi, dia apply pada perjalanan, salah satu benda perjalanan kehidupan kita. Abang tak tahu macam mana, mungkin abang rasa benda ni betul menepati jawapan ataupun tidak, tapi rasanya bila abang beritahu benda ni kau pun dapat rasa dapat rasa benda yang yalah, maksudnya okey, contoh kita ambil lah satu bait dalam seni kata lagu Sekian Dulu kan. Ya. Okey, tak apa ingat juga abang ni kalau nak ni apa ni? Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya pada kotoran itu dan apa yang last line. Kesucian terlindung jua. Yes, itu je rangkap yang pertama tu kita nak uraikan. Kalau kita nak pergi more ni detail, satu hari satu malam tak habis. Jangan kata yang another phrases tu kan. So di situ dah dia punya inti di dalam tu, kalau kita apply balik kepada kehidupan kita, awak fikir macam mana? Awak rasa macam mana? Awak lalu tak apa yang statement daripada seni kata tu? Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Kat situ dua line tu bermakna seolah-olah benda yang awak buat baik tapi di tempat masih zahirnya kotoran itu masih terlihat kan. Maknanya orang akan nampak benda tu tak seperti mana yang awak orang nampak rasa, benda tu masih rasa masih dia ni kat gini tapi sedangkan dia tu buat baik. Ya. Kan kalau kita nak ambil pada orang luar, nak sentuh pada orang luar, dia jadi lagi luas lah. Tapi kita ambil pada kehidupan, pernah tak kita lalui kadang kita dalam 4 baris ayat tu, pernah tak kita lalui kehidupan yang macam tu, pengalaman hidup? Mesti ada kan? Sering kali. Selalu. Sering kali. Acap kali. Jadi itu pun dah orang kata dah slap your face. Maknanya orang kata kalau jujurnya ada cerita di dalam 4 baris tu yang yang kita boleh keluarkan ataupun kita boleh share dengan member ke whatever. Daripada kita zaman sekolah, zaman remaja, banyak experience tu yang kita ada dalam perjalanan kita. So that's why abang kata lagu tu dia merungkai luas tau. Perungkaian dia memang luas dari segi kehidupan and totally is kehidupan. So it's very tak tahu nak cakap apa. Dia memang
Memang power. Memang power. Baik siap seni kata yang ada dalam tu memang power. Kan? Maksudnya orang kata seperti meludah ke langit. Maknanya benda tu atas diri kita sendiri. Dia akan apply pada penghidupan kita sendiri. So, kalau kita tanya balik, siapa yang boleh buat seni kata macam tu? Orang yang macam mana yang boleh berfikiran jauh, nampak kepada satu kehidupan manusia sejagat yang boleh tulis macam tu? Itu misteri. Nampak? Awak buat lirik banyak mana lah. Contoh kan. Abang pun buat lirik banyak lah. Tapi abang tak terfikir macam tu punya jauh perginya seni kata tu. It shows that itu yang kekuatan suci dalam debu tu lagu tu. Yang abang tengok. Bermaknanya, it apply to all zaman lah. It apply to all condition, to all situation. Nampak tak? To all era. Setiap generasi boleh pakai benda tu. Macam doa ke pun ada. Macam motivate kita punya ni pun ada. Nampak? Menyedarkan manusia pun ada. Kalau yang nak fikir nak sedar lah. Bukan nak sedar tak faham, tak tahu aku. Nampak tak? So dia takkan mati tau. Selagi orang boleh baca ABCD, dia orang akan faham benda ni. Dia orang akan buat, dia orang akan faham lagu. Cara pemahaman masing-masing lah. Abang tak nak komen lah. Bermakna kalau seni kata suci dalam debu tu boleh dia buat discussion di atas masjid, di atas surau, selain benda kedai kopi, apa cerita? Kan? Power tu. Nampak? So, abang ingat benda-benda macam gini, Abang Amin pun tahu. Abang Amin sendiri pun tahu. Kita kata tuan punya seni kata kan. Dia pun tahu jauhnya lagu tu pergi. Dari segi zahir dan batin. Nampak tak? Okay. Next question. Okay. Kau pun tak tahu nak tanya apa. Sebenarnya saya masih lagi terdampar di lirik ni sendiri. Okay. Serius, honestly, apa yang kau rasa pada seni kata lagu ni? Apa yang saya rasa secara jujur. Ini yang kita share sebenarnya. Betul. Sincere. Saya setuju. Saya sebenarnya ada sikit keraguan, persoalan lah. Ku harapkan kau akan terima walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita yang rasa. Okay. Penulis ni cakap dengan siapa sebenarnya? Ulang sekali lagi ayat ku harapkan kau akan terima walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita yang rasa. Okay. Suatu hari nanti sampai situ lah. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Okay. Itulah okay lah, sampai situ lah dulu. Dia yang lain tu bandingan je. Penulis tu bercakap dengan siapa ni? Dengan entiti mana yang dia berkatakan dengan? Alright. Okay, pada abang kat sini ada dua benda yang kita kena selami atau kita kena amati betul-betul. Okay. Seandainya penulis tu bermaksudkan ayat tu ataupun pada entiti diri sendiri ke ataupun the next person. Nampak tak? Dia ada dua entiti situ. Bermakna sama ada dia bercakap dengan diri sendiri ke ataupun dia bayangkan ada seorang lagi yang dia perlu bandingkan. Pasal ku harap kau akan terima. Ku harap kau tu kau dan aku tu dah ada dua kan? Dah ada dua entiti. Nampak? Tapi okay, dari segi biasa ataupun standard pemahaman mesti ada satu orang lagi di luar sana untuk dia nak bercakap tu macam dituju kan? Betul tak? Ya. Okay.
Tapi itu satu on the first punya pemahaman. Satu lagi pemahaman, kita pun bercakap dengan diri kita sendiri juga. Alright. Nampak? Okay. Go more deeper. Bermakna kita ada diri yang fizikal, kita ada diri yang rohani. Kita bercakap dengan diri kita hari-hari. Tanpa Betul. sedar ataupun sedar. Betul. Jadi mungkin pemahaman yang kedua, dia bercakap pada diri dia sendiri. Bermakna ini kita masuk kepada kesufian ataupun kebatinan ataupun whatever, keagamaan. You know? Pasal kita always ada diri kita yang seorang lagi lah kita kata, ataupun satu lagi entiti dalam diri kita. Diri rohani lah dalam cerita. Yeah. So di sini memerlukan kalau in general bermakna macam tadi macam awak kata, awak akan faham bila dia tu bercakap pada orang yang kedua. Senang cerita kekasih lah ataupun wife lah, whatever lah kan. Pasangan lah. On satu aspek lagi bercakap dengan diri sendiri. Betul. Faham. Ada dua entiti juga. So kat sini nak kena emphasize betul-betul. Sama ada penulis tu, hanya penulis tu je yang tahu. Sama dia bercakap, dia menggambarkan orang kedua tu diri dia sendiri, atau dia menggambarkan orang kedua tu pasangan hidup dia. Itu Abang Amin lah. Boleh jawab. Nampak? Ya. Abang tak nak pergi dalam-dalam tu. Untuk nak elaboratekan benda ni. Tapi pasal bila kita sentuh pada kebatinan ataupun kerohanian, dia terus pergi kepada ketuhanan. Nampak? Okay. Tak kisahlah agama apa pun. Atau kepercayaan agama. Nampak? That's why secara overall, walau bila Cina pandai cakap Melayu dengar, dia akan relatekan kepada keagamaan dia. Betul tak? Dia akan jadi macam tu juga. Dia akan pergi ke situ juga. Dia akan faham, dia akan translate dalam diri dia, lirik seni kata siar rubuh ni kepada kepercayaan dia. Betul tak? Nampak tak? Faham tak? Faham. So bermakna kalau kita orang, kita orang katalah orang Kristian, dia akan relate lirik tu translate kepada kepercayaan agama dia. That's why lagu ni pergi jauh. And then lain tak lain ataupun nak percaya ataupun tidak, lagu ni banyak kepada kerohanian diri sendiri. Atas kita punya diri sendiri lah. Kenapa kita, of course lah secara kasar, luaran kita akan relate kepada pasangan hidup kita lah. Okay. Atau bagi teenagers, dia akan, of course dia akan absolutely pergi kepada loving punya cerita lah. Love story lah. Love story lah. Kan? Simple to understand. Love story is simple to understand. Mesti ada dua orang. Kan? Tapi kalau kita pergi deeper kepada pemahaman kerohanian, dia pergi kepada ketuhanan. Itu je. Tidak ada lebih yang dicintai selain daripada isteri, Tuhan yang dia cinta. Allah Ta'ala lah. Betul tak? Itu je. So hakikatnya, kau kena sambung lirik dia tu. Di satu hari nanti pasti akan bercahaya. Satu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Cahaya yang mana? Pintu yang mana? Kenapa pula kalau kita nak continuations of that seni kata tu, nak tangkap balik, nak relate kepada lirik sebelum tu dengan selepas ni yang kau cakap tadi tu. So, pintu yang mana? Cahaya yang mana? Kenapa pula dalam bercinta ada pintu pula? Ada cahaya pula? Buat apa? Nampak dia pergi jauh kan? So puzzle kau ataupun apa yang kau rasa tak faham, kat situ nak kena relate juga kepada dia tadi, atas religion tadi, atas pemahaman kerohanian. Kena faham kat situ. So penyerahan diri berlaku di sini kata tu. Di sini kata yang kau baca tadi tu. Satu hari nanti pastikan penyerahan bercahaya. diri. Yes. Ayah Abah faham kat situ. Penyerahan diri kepada yang empunya pencipta. So pintu terbuka tu, kalau kita go more deeper, atas apa kehidupan kita tu kita nak serahkan pada siapa? Atau kita nak balik ke mana? Faham tak? Bila kita mati, ke mana kita pergi? Penyerahan dosa dan pada tu siapa yang nak nilai? Nampak? It go deeper. Nampak? Tak tahulah
dia terkait tak dengan apa rohani awak, abang tak tahu, tapi rasa terkait atau terasa. There is a question mark there at the end of the song. Untuk kita nak tahu, masih ada question mark. Abang mengharapkan ada sambungan lirik Suci Dalam Debu ni, tapi Abang Amin tak buat. Mungkin Abang Masidi pun tak faham nak cara nak macam mana nak buat. Abang tak tahu, kau kena tanya dia. Dia mesti ada part tu. Dia mesti ada part tu Pasal cerita Suci Dalam Debu ni pada abang dia tergantung. Ending dia tu tergantung. Macam soalan kau tadi lah. Pintu yang mana? Cahaya yang mana? What is the cahaya tu? Apa benda tu? Pintu mana tu? Kalau ada, mesti ada benda pintu tu, mesti ada tempat yang explanation for that pintu and cahaya. Betul tak? Ya, correct. Apa red herring kepada pintu ni? Yes, exactly. So di situ ada satu big question mark ataupun puzzle yang kena huraikan. Yang baca abang anticipate that ada second part of Suci Dalam Debu. Tersentak dekat akal. Ada kalau ada second part, okey, saya nak cari lagu ni. Kekasih awal dan akhir. Adakah dia kena mengena dengan Yes, exactly. dengan lagu ni? Pasal kalau kau teliti, Abang Amin punya what dia kata? Punya penulisan ataupun punya cerita demi cerita ataupun lirik demi lirik, dia ada kesinambungan cerita dia. Yang okey, dia tak sempat nak dia tak habis lah untuk contoh Suci Dalam Debu, contohlah kan. Dia tak habis nak bercerita, datang lagu lain dia sambung cerita kat lagu lain. Nampak? Nampak? Dia jadikan collection to gather all dia punya rasa dan dia punya cerita setiap lagu. Lagu demi lagu, lagu demi lagu. Orang yang faham aja. Bermakna nak kena faham, you nak kena jumpa Abang Amin personally, duduk depan dia. Duduk depan dia, perjalanan hidup dia tu yang nak kena cungkil. Perjalanan hidup dia zahir dan batin. Baru dapat jawapan. Atau dia sendiri pun mungkin tak dapat jawapan lagi. Wallahualam. Umpama mimpi dalam mimpi, apa ingat? Ingat? Tak payah kita go by lirik. Tajuk tu sendiri pun dah kita faham dah. Dia bukan bukan kesinambungan. Dia bukan kesinambungan, tetapi dia di dalam judul ataupun tajuk yang sama, betul? Di dalam subject matter yang tajuk mungkin berbeza, tapi perjalanan cerita tu hampir-hampir sama. Mencari, satu pencarian. Satu pencarian, satu exploration dalam perjalanan kerohanian. Ni ingat, kehidupan kita nampak nyata dengan mata lendir, tapi kerohanian kita akan nampak lain tau. Benda yang macam pekat, macam abang pernah cakap dulu kan, yang possible. Yang apa? Tersirat. Yang tersurat tu yang kita baca sekarang. Betul tak? Yang tersirat tu, yang pemahaman di sebalik ayat ataupun kata-kata tu yang kita nak kena cari, nak kena explore. Nampak tak? Abang Amin dan rakan-rakannya adalah dikenali sebagai, bukan dia cakap ini bahasa orang lain lah, sebagai golongan yang cenderung kepada makrifat. Kesufian lah sebenarnya. Kesufian lah, okey, senang. Kesufian. Perjalanan rohani. Yang lebih tepat lagi perjalanan rohani. Kesufian tu banyak. Kesufian ni ada macam-macam kalau kita kira nak lebih detail, tarekat lah. Tarekat A, tarekat B, tarekat C. Abang tak sebutlah benda yang detail kan. A, B, C, D. Tapi menjuruskan kepada yang sama. Iaitu mencari Tuhan lah senang cerita. So mencari Tuhan tu tak kira lah dalam tarekat apa pun, matlamatnya satu. Kalau kita ambil dari segi universal, every agama mencari God, mencari Tuhan. Kan? Cuma keedah perjalanan ataupun
kesufian, perjalanan kesufian tu bermacam-macam kaedah ataupun cara. Kalau saya menggunakan perkataan makrifat tadi tidak tepat ke ataupun Makrifat tu ialah benda yang umum sangat. Kalau by makrifat, benda definition yang apakah makrifat tu? Makrifat tu satu macam pemahaman benda yang pada abang lah, pemahaman kaedah pemahaman kepada silibus makrifat tu. Silibus ataupun pemahaman kepada jalan kerohanian. Itu makrifat lah. Masa dalam makrifat tu, kalau orang yang belajar, banyak lagi makrifat tu ada begitu begini, ada tauhid, ada syariat, ada hakikat, ada banyak pecahan lah pula. Kalau kita sebut makrifat je, kita tergantung, kita tak faham atas konsep ladder of kesufian ilmu tadi tu, tangga ilmu tadi, dia ada pecahan dia pula. Kalau orang yang belajar, betul tak? Kalau makrifat tu isu umum sangat. Kalau ikut hierarki, kalau ikut laras makom dia ataupun hierarki dia, makrifat dengan tarikat manakah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi ataupun mereka berada di parameter yang berbeza atau dia macam kita, ibaratnya macam ni lah. Kita sekolah darjah rendah ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh, darjah 1 pemaham dia lagi senang kan. Naik tangga standard tu ataupun darjah 2 lagi dalam sikit. Kaedah dia macam tu lah, lebih kurang. So bermaknanya untuk nak memahami kaedah-kaedah tu terpaksa tak boleh langkah. Maksudnya kalau orang yang belajar dari segini, dia tak boleh ambil nombor 4 dulu ataupun pergi nombor 6 turun nombor 3. Tak boleh, dia tak boleh. Dia kena ikut step by step lah. So that is perjalanan yang Abang Amin buat, Abang Amin lalui. Yang pemahaman tu, jadi untuk nak explainkan pemahaman dia tadi, secara tak sengaja, dia ceritakan dalam lagu. Right. Dia tuliskan dalam lagu. Tapi dalam bahasa yang macam kata tadi, tersurat tapi tersirat. Kalau nak straightforward gitu, mungkin orang tak akan terima. Right, faham. Macam kata Mama Jui, kalau cerita kisah lirik cinta, straightforward je, arwah. Nampak tak? Sama juga macam awak. So how do you want people to accept your lyric is secara pengolahan kata-kata, secara kamus bahasa, whatever. Right. Pembendaharaan bahasa, whatever. Right. So Abang ingat kat sini pun awak dapat nampak something that so you as lyricist maknanya sama sikit writer, macam mana cerita tu dia nak faham, orang nak suruh sampai benda tu. Itu yang paling best sekali lah. Macam mana lirik tu nak suruh orang faham. Di sebalik orang faham tu apa pulangan dia, apa kesan dia pada macam tadi abang baca kejap yang Kak Chah punya simple je. Ya, abang tengok je. Okay, simple je. Abang hantar dia selamat hari raya, wishing selamat hari raya. Maaf Zahir Batin. Dia jawab dengan teks tau. Tapi walaupun dia jawab dengan teks, tak ada gambar macam kita hantar tu lah, gambar-gambar fancy whatever kan. Gambar lilin ke, gambar pelita kan. Dia jawab macam ni je. Waalaikumsalam, selamat hari raya Aidilfitri. Takhabar Allahu minna wal minkun. Dia tambah ayat 3 kat bawah tu, moga yang genting tak putus, yang retak tak pecah, yang rapuh tak roboh. 3 line je. Tapi kesan dia kan, kesan kata-kata tu kira memang satu benda yang wah. Moga yang genting tak putus. Kalau kita bergaduh dalam rumah tangga ke, dengan sahabat, dengan adik-beradik ke, janganlah putus. Pemahaman on the surface. Yang retak tak pecah, sama juga. Yang retak tu dah nampak retak tapi jangan bagi pecah. Usahalah jangan bagi pecah. Yang rapuh tak roboh. Rapuh macam mesti akan roboh kan. Tapi janganlah roboh kan. Nampak? Dalamnya pergi ayat. Yep. So, nampak?
So bermakna bila kita selami ayat tu, yang maksud yang tersirat akan keluarlah satu benda yang Yang lebih profound. yang lebih terfikir ataupun tersentak akal. Oh, aku ada ke perangai macam tu dalam tu? Aku lalui tak benda tu dalam kisah hidup aku? Mesti lalu kan? Ya, betul. So, walaupun benda tu simple ataupun tak panjang ayat tu, tapi Kak Chah punya kerohanian, nampak? Atas rasa kerohanian tu, dia boleh emphasizekan, timbulkan kata-kata tu yang dia sendiri mengalami lah tu. Tapi dia boleh share benda tu untuk satu benda yang hikmah pada semua. Nampak? Power. Power tu. Memang power. Power. Nampak? So, rare orang yang boleh buat macam tu. Yep. Maaf cakap lah, penulis yang macam tu rare. Betul. Pasal dia menulis dengan jiwa. Betul. Dengan apa yang dia rasa. Dan of course lah, dengan hidayah Allah Ta'ala lah, of course lah kan. Ya, betul. Nampak? Suci dan Debu yang cerita lah, lebih lagi. Tapi gitulah ceritanya, lebih kurang sama lah. So kita cerita pasal Suci dan Debu tadi, sebenarnya kata yang boleh dipakai. Macam ni, sebenarnya kata ni ayat ni boleh pakai sepanjang masa. Boleh jadikan motivation, boleh jadikan satu kesedaran, boleh satu sejenak untuk berfikir, sejenak untuk menoleh ke belakang, apa yang kita buat, apa yang kita lalu. So, betul. Universal tau. Satu benda yang universal. Betul. Ya. Oh. Kalau kita nak kalau kita flashback di atas ayat tadi, kalau betul-betul kita hayati, kita boleh menangis. Di atas sejarah kehidupan kita. Betul? Ya. Nampak tak? Saya boleh bayangkan dah. Kena bayangkan, jangan boleh. You have to dig deeper the kehidupan. You have to dig what is life. Right. Then baru kita rasa, oh aku bukan apa-apa pun. Aku bukan siapa pun. So, bermakna satu benda hikmah Allah Ta'ala tu ada pada situ. Pada atas tajalinya kita tu untuk sebagai aku penulis, awak pencipta lagu. Tak kira lah siapa apa pun manusia atas kepandaian dia, he can relate that to say that the definition is God Almighty God. Tak ada yang lebih berkuasa, tak ada yang maha bijaksana, Allah Ta'ala je. Cuma atas hidayah pada manusia yang bernama manusia. Itu dalam. That's all about the Suci dan Debu is. Jangan abang rasa lah, kau bersetuju tak bersetuju, abang tak tahulah. Pasal kita bercakap benda daripada kejujuran kan. Tak apa yang kita rasa. Betul. So pandangan mungkin berbeza. Tapi benda yang kita mencari kerohanian ataupun jalan kerohanian itu, semua agama mencari yang satu. Mencari yang the Almighty. Siapa pencipta kan. Tak? Kecuali Buddha. Kau pernah dengar tak lagu Left Handed? Lagu apa? Aku seorang pencinta. Saya dah lupa dah. Da. Ian buat lagu tu. Dia kata apa tak tahu. Ian basis. Ya. Aku sama juga pencinta. Dalam album Ramli Sarip. Seorang Ramli Sarip yang mana ada dalam lagu-lagu dia tu yang ada benda yang special dari segi lirik. Yang dia rasa dia tulis atau whatever lah. Siapa tulis tak kisah. So kita medium kita dalam lagu, dalam muzik je kita boleh apply. Kalau orang buat novel, dalam novel dia boleh apply. Nampak? Ya. So whatever, sama ada lukisan pelukis pun dia akan zahirkan apa yang dia rasa dari segi lukisan. Macam Abang Amin lah. Whatever lah. Nampak? Pasal dia tak masuk dalam apa, kalau kita nak katakan sistem kehidupan yang kita belajar lain. You have to work this formula to be this.
Nampak? Kalau buat dari segi apa-apa benda kejuruteraan pun plastik, fizik, whatever kan ni, jadi this. Tapi kesufian atau kerohanian is different thing. So Different masa how? kata makrifat tarekat, yes, Pak. Tarekat ni, tarekat tu. Tapi menjuruskan pada benda yang sama. Pasal mencari benda yang tiada. Benda yang tak nampak. Benda ya, okey, mencari benda yang Ya. gaib lah. Benda yang gaib, benda yang tak nampak tapi ada dapat rasa. Macam mana nak kata ada? Boleh rasa. Boleh dengar. Tapi nak lihat dengan mata tak nampak. So that kind of thing yang jadi misteri kepada apa kehidupan kita hari ni, pasal kepada jalan kesufian atau kerohanian. Kan? Tiba-tiba besok kau dengar, oi Wan Zul dah meninggal lah. Nampak? So it vanish like that. Dia tak ada satu benda yang konkret. Dia vanish like that. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat tu pun kau nak kirakan daripada dia datang pada dia kita kembali. Yeah. So datang daripada mana kembali kepada mana, itu jalan Abang Amin bawa. Itu jalan yang dia cerita. Kasih awal, kasih akhir. Apa lagi lah umpama mimpi dalam mimpi. Kan? Tadi abang cakap pasal bercakap dengan aku, kau tu merupakan aku, orang kedua dalam diri kita. Kita ni kalau kita, bang, abang dengar tak? Dengar. Okey, tiba-tiba Dengar, keras. jelas. So, ya yang tadi tu orang kedua dalam diri kita. Kadang-kadang kalau kita fikirkan pasal diri kita, kita ni berada di seolah-olah berada di belakang mata kita. Aku adalah orang yang berada di belakang mata aku yang melihat segala-galanya dan berbicara. Jadi apabila itu interpretasi lah. Itu gambaran ataupun simbolisme yang awak konon-kononnya belakang mata lah. Tak kisahlah nak belakang telinga ke, belakang mata ke, dalam hati ke. Ya. Dan memang hakikatnya kita ada kesukaran untuk meletakkan diri kita di mana sebenarnya. Jadi sebab tu kita akan letak dua kali. Dan untuk membayangkan ketidakwujudan adalah suatu perkara yang mustahil pada akal kita. Manusia tidak mampu untuk memikirkan. Tapi tak mustahil kalau ada ilmu. Mungkin lah saya belum dengan akal memang tak boleh. Saya belum dibeli anugerah yang sedemikian lagi. Bukan anugerah, kena belajar. Kena belajar. Dia bukan anugerah, dia tak datang dengan sendiri. Itu yang kata makrifat, itu yang kaedah-kaedah tarekat yang diajar macam mana nak mengadakan diri tu, nak mengetahui diri yang tiada tu, yang kata di belakang mata tu. You have to learn. You have to berguru, whatever. Tak boleh baca dalam internet ataupun sendiri, tak boleh. Dia ada khususias ataupun ada pendekatan yang khusus. Yang khusus. Menurut kaifiat kaedah-kaedah yang tertentu. Pasal perjalanan sufi ni dia dah di luar akal. Dia tak boleh use akal. Totally lost. Kalau kamu masih menggunakan akal, sesatlah kamu. Abang boleh cakap macam tu je. Abang tak berani komen jauh-jauh. Dia takkan jumpa. Kalau menggunakan akal. Tak boleh. So akal just to filter it ataupun just to resolve the things to be, oh yes, logik ke tak logik. Itu je. Bila cerita pasal pemahaman dan perjalanan kerohanian, mana kita boleh guna akal? Tak boleh. Kita kena guna ilmu. Saya ilmu saja yang dapat menerangkan atau penceritaan ilmu tu yang akan membuatkan kita, oh, yang aku fikir selama ni macam ni, begini rupanya. Apakah definisi ilmu tu? Ilmu mencari Tuhan lah. Nak ketuk tak? Ketuk yang mahal tu. Nampak? So, okay. Pembicaraan ataupun percakapan kita hari ni dah